Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar anak-anak murid Ustazah semua? Okey, kita teruskan pelajaran ibadat kita pada minggu ini bersama Ustazah, iaitu Ustazah Faridah. Okey, tajuk kita pada minggu ini ialah sebab berlakunya hadas kecil dan hadas besar. Okey, kalau sebelum ni kita dah belajar, kita dah mengetahui tentang hadas kecil dan hadas besar. Okey. Untuk minggu ni kita tengok sebab-sebab berlakunya hadas kecil. Sebab berlakunya hadas kecil. Yang pertama iaitu tidur yang tidak tetap papan punggung. Yang kedua, bersentuhan antara kulit lelaki dengan kulit perempuan yang halal nikah. Dengan tidak berlapik dengan tidak berlapik. Okey, yang ketiga, hilang akal. Hilang akal ni macam dengan sebab pitam. Pitam ni makna sama juga makna pengsang ataupun mabuk. Okey, yang keempat, kentut. Kentut atau dalam bahasa lain kita panggil juga membuang angin atau membuang air kecil atau air besar. Okey, manakala yang kelima, menyentuh kubul atau dubur dengan tapak tangan atau perut jari. Okey, saya nak terangkan sikit. Kubul maknanya anggota kemaluan yang di hadapan, yang di hadapan tu. Manakala dubur adalah anggota kemaluan yang belakang, yang tempat kita buang air besar. Okey, saya harap kamu faham. Okey, ini adalah perkara-perkara yang dilarang ketika kita berhadas kecil. Maknanya dilarang kita melakukan. Contoh, kita tidak boleh melakukan solat. Sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Kita juga tidak boleh menyentuh ataupun membawa Al-Quran. Baca boleh, cuma kita tidak boleh sentuh atau kita bawa. Okey, yang ketiga, kita tidak boleh melakukan sujud syukur ataupun sujud tilawah. Manakala yang keempat, kita tidak boleh melakukan tawaf. Okey, kita tidak boleh melakukan tawaf ataupun tidak boleh mengelilingi Kaabah. Okey, ini adalah perkara yang dilarang ketika kita berhadas kecil. Jadi untuk kita melakukan perkara ibadat ini, kita mesti hilangkan dulu hadas kecil dengan cara kita buat apa? Dengan cara kita berwudu. Okey, faham Perkara-perkara ataupun sebab berlakunya hadas besar ada 6 perkara. Yang pertama, keluar air mani sama ada di dalam mimpi ataupun ketika kamu jaga ataupun kamu sedar. Okey, yang kedua, bersetubuh iaitu melakukan perhubungan jenis. Jenis. Okey, yang ketiga, mati yang bukan mati syahid. Maknanya mati biasa. Orang yang mati syahid ni adalah orang yang mati kerana berjuang menegakkan agama Islam. Okey, orang yang mati syahid ni, dia mati tidak perlu dimandikan, tidak perlu disembahyangkan. Dia perlu dikebumikan dengan baju-baju yang ada darah tu sebagai bukti bahawasanya dia tu mati syahid. Manakala yang keempat adalah keluar darah haid. Darah haid ni ialah darah yang keluar daripada anak gadis yang telah sampai umur sekurang-kurangnya paling awal adalah 9 tahun. Manakala yang kelima adalah keluar darah nifas. Tahu tak darah nifas ni apa? Darah nifas adalah darah orang ataupun ibu-ibu yang
salin. Manakala yang keenam adalah bersalin ataupun kita sebut juga melahirkan anak ataupun keguguran. Sebab ada juga ibu-ibu yang bersalin, dia tak keluar darah, tak keluar darah nifas. Tapi sekiranya dia bersalin, maka berlakulah hadas besar terhadap dirinya. Okey, Ustazah harap kamu boleh faham, kamu boleh hayati perkara-perkara yang berlaku, sebab berlaku hadas kecil dan sebab berlaku hadas besar. Sekian sahaja dari Ustazah. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.